أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih lagi beri izin kepada kita untuk kita teruskan lagi pembelajaran kita dalam sesi PDPR kita. InsyaAllah hari ini kita akan sambung dalam bab yang seterusnya ataupun pembelajaran yang seterusnya. Okey, hari ini kita akan masuk dalam bidang hadis, iaitu pelajaran yang kedua dalam bidang hadis. Boleh yang ada buku teks boleh buka muka surat 59, pelajaran yang ke-10. Ya, tajuk dia mencari yang halal. Okey, muka surat 59. InsyaAllah yang ada buku teks boleh tengok sama-sama. Okey. Hadis ini berkaitan dengan mencari yang halal. Saya akan bacakan hadis terlebih dahulu. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhat istabrak lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhat waqa'a fil haram qarra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Muttafaqun alaih. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Okay. Itulah hadis yang kita akan belajar hari ini. Okey, kita tengok apa terjemahan, ataupun tafsiran terjemahan bagi hadis ini. Okey. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, Nu'man bin Bashir, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, aku mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara kedua-duanya terdapat perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubhat istabrak lidinihi wa 'irdihi. Maka sesiapa yang menghindari perkara syubhat, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Qarra'i yar'a haulal hima. Seperti pengembala yang mengembala berdekatan dengan kawasan larangan. Yushiku an yarta'a fih. Kemungkinan dia akan masuk ke kawasan larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, sesungguhnya bagi setiap raja itu ada memiliki kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan bagi Allah ialah perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh itu ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiya qab. Jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahawa daging itu ialah hati. Okey, itu terjemahan untuk hadis yang telah dibacakan sebentar tadi. Cuma ada satu sedikit pembetulan dalam buku teks ni yang last sekali. Ala wahiya qab. Ketahuilah bahawa daging itu ialah hati. Okey. Sebenarnya terjemahan ni kurang tepat.
bila kita kata hati, hati tu apa benda? Ya? Orang Melayu biasa kata sakit hati. Kita rasa sakit hati sangat. Ya? Hati dalam bahasa Melayu ni sebenarnya merujuk kepada apa? Adakah organ hati ataupun jiwa? Okay. Sebab dalam bahasa Arab, qalbu bermaksud jantung. Okay. Terjemahan yang lebih tepat bagi qalbu adalah jantung, heart. Bukannya hati, bukannya liver. Sebab tu dalam bahasa orang putih, bila orang tu sakit jantung, dia panggil sebagai heart attack. Tapi bila terjemah kepada bahasa Melayu, sweetheart bermaksudnya buah hati. Jadi, tak tahu mana satu yang betul. Kemungkinan dalam bahasa Melayu, hati ni merujuk kepada jiwa. Ya, tapi kalau merujuk kepada organ, qalbu adalah jantung. Itu yang lebih tepat. Ketahuilah bahawa daging itu ialah jantung. Sebab jantung ni lah yang kawal tubuh badan kita. Jantung ni baik, baiklah tubuh badan kita. Jantung ni rosak, habislah kita. Sebab tu orang yang mati, jantung dia akan berhenti. Dia tidak ada kena-mengena dengan hati. Sebab hati, tugas dia memproses darah. Bukan seperti jantung yang mengawal tubuh manusia. Jadi, itu terjemahan yang lebih tepat. Qalbu bermaksud jantung. Okey, ni tengok. Maksud halal, haram dan syubhat. Dalam hadis tadi telah ada diceritakan tentang 3 perkara, iaitu innal halala bayin wal haram bayin. Okay. Halal itu jelas, haram itu jelas. Okay. Kemudian wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara kedua-duanya, antara halal dengan haram, ada syubhat kat tengah-tengah. Okay. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Okey, tengok. Apa yang dimaksudkan dengan halal? Okey, halal bermaksud sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Ini yang dimaksudkan dengan halal. Sesuatu perkara yang dibenarkan oleh syarak. Maksudnya dia bukan hanya berkaitan dengan makanan, tapi berkaitan dengan perkara yang dibenarkan oleh syarak. Itu dipanggil halal. Mungkin dalam masyarakat kita bila sebut halal, dia akan teringat, oh makanan. Tapi tak. Dalam Islam, bila sebut halal, dia tak semestinya terkait dengan makanan. Dia terkait dengan perkara yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya, haiwan yang disembelih dengan cara Islam dan pakaian yang menutup aurat. Nampak dua benda. Haiwan yang disembelih dalam Islam dengan cara menyebut nama Allah, ia berkaitan dengan makanan. Dan pakaian yang menutup aurat, ia berkaitan dengan pakaian kita. Okay, jadi maksudnya halal tidak hanya spesifik kepada makanan. Okay, halal luas. Ia meliputi perkara yang dibenarkan oleh syarak. Itu yang dimaksudkan dengan halal. Manakala maksud haram pula, haram bermaksud sesuatu yang dilarang oleh syarak. Jika halal itu adalah perkara yang dibenarkan oleh syarak, maka haram adalah perkara yang dilarang oleh syarak. Apa contoh dia? Makan babi, minum arak dan mencuri pakaian. Jadi maksudnya haram, dia tidak hanya spesifik kepada makanan, dia luas. Apa sahaja yang dilarang oleh syarak, maka ia adalah haram. Cuma kalau kita nak ambil satu paper, kita listkan perkara yang Allah benarkan, perkara yang Allah halalkan dengan perkara yang Allah haramkan. Perkara yang Allah benarkan ni panjang, banyak sangat. Tapi perkara yang Allah larang ada berapa jenis sahaja, okay, yang Allah larang kepada kita. Okay. Jadi maksudnya rahmat Allah tu luas. Allah tak ada mengharamkan hampir semua benda dalam dunia ni. Mostly semua benda dalam dunia ni adalah halal. Cuma sedikit sahaja yang Allah haramkan. Okey. Itu halal dengan haram. Tapi dalam hadis tadi bagi tahu di antara keduanya ada syubhat. Di antara halal dengan haram ada syubhat di tengah-tengah. Apa tu syubhat? Apa yang dimaksudkan dengan syubhat? Sesuatu yang tidak diyakini halal ataupun haram. Okay, maksudnya was-was. Syubhat ni benda yang was-was. Dia halal ke haram? Halal ke haram? Dia bukan hanya pada makanan. Ingat, kita bincang ni bukan hanya pada makanan. Dia luas. Benda yang dibenarkan oleh syarak, benda yang dilarang oleh syarak. Jadi syubhat dalam hal ni, dia tak tahu benda tu halal ataupun haram. Benda tu dibenarkan oleh kita, oleh Allah ataupun diharamkan oleh Allah. 50-50. Itu maksud syubhat. Contohnya apa? Contohnya membeli produk makanan luar negara yang tidak mempunyai logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Biasa kalau sebabkan dalam masyarakat kita bila sebut halal,
dalam fikiran dia mesti teringat pasal makanan. Jadi contoh yang dibawa pun lebih kepada makanan. Sebenarnya contoh yang luas lagi. Okay. Contoh kita pergi beli makanan yang tak ada logo halal. Makanan tu produk daripada luar negara. Logo halal tak ada. Halal JAKIM tak ada. Okay. Tapi ada halal negara sana kot. Okay. Ataupun tak ada langsung logo halal. Jadi kita tak tahu benda tu halal ataupun haram. Was-was. Okay. Tengok kandungan halal. Tak ada yang haram. Tapi tak ada logo halal JAKIM. Jadi adakah dia halal ataupun haram? Itu yang dipanggil sebagai syubhat. Okay. Itu 3 perkara yang kita nak bincangkan dalam hadis ini. Halal, haram dan juga syubhat. Okey. Tengok hikmah menjauhi perkara yang haram dan syubhat. Okay. Kat sini dia nak bagi tahu hikmah menjauhi perkara yang haram dan syubhat. Bukan hanya menjauhi perkara yang haram sahaja. Haram wajib kita jauhi. Syubhat kita kena jauhi. Okey. Tapi ia tidak sampai kepada hukum wajib. Tapi kita kena jauhi. Sebab apa? Takut bila mana kita terlalu dekat dengan syubhat, kita akan masuk kepada yang haram. Dan dalam hadis tadi bagi tahu seperti mana pengembala kambing yang mengembala kambing berdekatan dengan kawasan larangan. Sini ada kawasan larangan, dia gembala kambing dekat sini. Betul-betul kat hujung-hujung ni dia gembala kambing. Ada tak kemungkinan kambing tu akan masuk kawasan larangan? Ada. Okey. Tapi apa yang dia buat tu halal ke haram? Halal. Cuma kemungkinan untuk masuk kepada perkara yang haram itu ada. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan syubhah. Jadi kita kena jauhi perkara yang haram dengan syubhah. Okey, apa hikmah dia? Yang pertama, menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana mematuhi segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, benda yang haram yang Allah larang kita patuhi, maka kita menjaga kesucian agama. Dan perkara yang syubhat kita tinggalkan. Sebab apa? Nabi ajar kita ataupun Nabi nasihatkan kita untuk kita tinggalkan perkara yang syubhat. Maka kita memelihara agama. Sebab apa? Kita ikut ajaran Nabi. Okay, yang kedua, memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan kerana menjauhi makanan beracun dan perbuatan yang memudaratkan. Okay, kita pelihara kesihatan tubuh badan kita. Okay, kalau ada makanan tu kita tak tahu halal ke haram makanan ni. Okay, kita tak ambil. Okay, itu lebih baik untuk kesihatan tubuh badan kita sebab banyak lagi makanan yang halal yang boleh untuk kita makan dan boleh untuk memberi kesihatan kepada tubuh badan kita. Kalaulah kita ambil makanan yang kita tak pasti kehalalannya, buatnya makanan tu ada benda yang tidak elok untuk kesihatan tubuh badan kita. Bukankah itu satu yang mudarat bagi diri kita? Sebabnya benda yang halal banyak lagi. Kenapa kita nak pilih yang syubhat? Okey. Itu antara hikmah dia. Yang seterusnya, menjamin kewarasan akal daripada mabuk dan gila kerana tidak minum arak dan mengambil dadah. Arak dengan dadah, dua benda yang diharamkan oleh agama kita. Ataupun dalam logik masyarakat, dalam komuniti masyarakat, dalam akal yang waras mengatakan arak dengan dadah itu adalah benda yang merosakkan tubuh badan. Maka kita tinggalkan, kita dapat jaga kewarasan akal kita. Sebab dua perkara ini akan menghilangkan kewarasan akal. Yang seterusnya, menjaga nasab dan maruah daripada rosak kerana tidak berzina dan menjauhi perbuatan yang menjerumus diri kepada perbuatan zina. Kita nak jaga nasab sebab kita tahu zina tu haram. Zina tu haram. Tapi adakah perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina tu haram? Tak, itu tak haram. Cuma perbuatan itu boleh membawa kepada zina. Jadi perbuatan itu menurut ulama diharamkan sekali. Okay? Tapi yang haram dalam Quran, Allah beritahu apa? Yang Allah haramkan adalah zina. Perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina itu turut diharamkan mengikut sepakat ulama. Okay? Jadi kita tinggalkan benda yang haram, yang total haram, iaitu zina. Dan perkara yang ulama kata haram. Okay? Jadi kita tinggalkan kesemuanya. Kita jaga nasab kita. Sebab zina merosakkan nasab. Zina satu perkara yang merosakkan nasab manusia. Dan antara hikmah yang kita boleh dapat ialah memelihara harta daripada sumber yang haram dan diragui agar rezeki sentiasa diberkati. Ini berkaitan dengan rezeki kita. Rezeki sama ada rezeki kewangan, makanan atau apa sahaja yang Allah berikan kepada kita.
Jika kita pelihara rezeki kita daripada perkara-perkara yang haram dan syubhat, insya-Allah rezeki itu Allah akan berkati. Okay, rezeki yang Allah berkati ini walaupun sedikit tapi ini cukup. Okay. Bukan semestinya rezeki yang Allah berkati itu kena banyak, tak. Tapi rezeki yang Allah berkati itu walaupun sedikit ianya cukup untuk kita. Walaupun banyak ia cukup untuk kita. Okay. Itu hikmah kita menjauhi perkara yang haram dengan syubhat. Ingat, perkara yang haram memang Allah haramkan untuk kita buat. Tapi perkara yang syubhat dia 50-50. Tapi Nabi anjurkan untuk kita tinggalkan perkara yang syubhat supaya kita tidak masuk ke dalam kawasan haram. Okey, peranan hati dalam kehidupan manusia. Okey, hati kat sini dia bermaksud jiwa. Bila kata jiwa ni, jantung hati kita. Jantung hati, bukan bermaksud liver. Bukan bermaksud hati yang satu organ yang bahasa orang putih orang panggil liver, bukan. Okay. Hati merupakan pimpinan bagi badan. Apabila hati terpelihara, maka seluruh anggota badan akan terbimbing untuk melakukan kebaikan semata-mata kerana Allah. Sebaliknya, apabila hati tidak terpelihara, maka anggota badan mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ini jantung hati kita ni. Jika kita pelihara jantung hati kita ni dengan baik, maka tubuh badan kita akan baik. Okay? Diri kita akan baik. Itu pentingnya menjaga jantung hati kita, jiwa kita. Okey, seterusnya. Orang yang mempunyai hati yang bersih dan hati yang rosak dapat dikenali melalui ciri-ciri yang berikut. Okay, kita nak kenal orang yang hati yang bersih, orang yang hati yang rosak. Okay, kita boleh kenal melalui ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, aspek iman. Okay, jantung hati yang bersih, dia mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sabar dan tenang dengan ujian yang Allah Taala beri. Okay, dia patuh segala yang Allah suruh dan sabar apabila ada ujian daripada Allah. Serta gementar hatinya apabila disebutkan nama Allah. Gementar sebab apa? Sebab takut dengan Allah. Okay, takut dengan Allah. Allah ni kita ada perasaan takut. Tapi takut kepada Allah ini bukan sama macam kita takut kepada hantu. Kalau kita jumpa hantu, kita takut kepada hantu, apa kita buat? Kita lari. Kita akan lari kan? Tapi takut kepada Allah ini, kita akan semakin dekat dengan Allah. Itu beza je. Okay, cuma manusia dia kena takut kepada Allah. Okay, takut kepada Allah iaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Itu hati yang bersih. Tapi bagi hati yang rosak, dia akan kufur dengan perintah Allah. Dia akan langgar apa yang Allah perintah untuk dia buat. Dia akan tinggalkan apa yang Allah perintah. Dia akan buat apa yang Allah larang. Dan berkeluh kesah. Orang yang hati rosak ini, jantung hati yang tidak elok, dia akan sentiasa berkeluh kesah. Sentiasa orang kata tak seronok dengan kehidupan dia. Okay? Dan sentiasa tertarik dengan nafsu keduniaan. Okay? Salah ke nafsu keduniaan? Tak salah. Suka kepada dunia ni bukan benda yang salah. Okay? Sebab tu dunia ni diciptakan. Tapi bila mana nafsu kita hanya ke arah tu saja tanpa kita mengikut, tanpa kita memikirkan akhirat, itu yang jadi salah. Okay? Itu dari segi aspek iman, iaitu keimanan kita kepada Allah. Okay? Orang yang jantung hati dia bersih, dia akan patuh kepada perintah Allah. Mudah. Orang yang jantung hati dia rosak, dia akan tinggalkan perintah Allah. Paling mudah, solat. Solat 5 waktu wajib. Siapa yang tinggalkan solat 5 waktu, hati dia hati yang rosak. Okey, itu dari segi iman. Dari segi ilmu, orang yang jantung hati dia bersih, dia memahami peringatan dan pengajaran yang diberikan oleh Allah. Okay? Dia sentiasa faham akan peringatan dan pengajaran yang Allah berikan dalam Al-Quran. Okay, dalam Al-Quran Allah beri banyak peringatan kepada kita. Allah beri banyak pengajaran kepada kita. Jadi orang yang jantung hati dia bersih, apabila dia baca, dia nampak peringatan daripada Allah. Dia nampak pengajaran yang Allah nak berikan kepada dia. Dan orang yang jantung hati dia bersih, dia sentiasa berusaha untuk memahami kebenaran. Orang yang jantung hati dia bersih, dia akan sentiasa untuk mencari kebenaran. Okay? Dan apabila datang kebenaran kepada dia, dia tak akan tinggalkan kebenaran tu, dia akan terus pergi kepada kebenaran. Okay? Itu orang yang jantung hati dia bersih. Walaupun sebelum ni disilap,
Tapi bila mana dia nampak kebenaran, dia akan terus pergi kepada kebenaran. Itu jantung hati orang yang bersih. Tapi bagi orang yang jantung hati dia dah rosak, dia tidak mahu menerima kebenaran Al-Quran. Dia tolak apa yang ada dalam Quran dan sentiasa tinggal dengan kejahilan dan kelalaian. Okay? Orang dah bagi tahu dia, jangan buat yang tu, jangan buat yang tu. Dia tetap buat juga. Dia tetap stay dengan kesalahan dia. Dia tetap stay dengan kejahilan dia. Padahal telah datang kebenaran bagi dia. Seperti mana Abu Jahal, orang yang sangat memusuhi Nabi. Tetapi Abu Jahal ni sebenarnya dia tahu yang Nabi ini bawa kepada kebenaran. Dan dia tahu Nabi Muhammad berkata benar. Tapi kerana apa? Kerana dia sombong. Kerana dia sombong, dia tolak kebenaran. Dia tinggalkan kebenaran dan dia pergi kepada kejahilan. Okay? Itu contoh hati yang rosak. Okey, tengok spektrum ilmu di sebelah itu. Sahal, seorang sahabat Nabi Sahal radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang makan makanan yang haram, maka derhakalah seluruh tubuhnya. Sama ada secara sukarela atau dipaksa, secara sedar atau tidak. Sesiapa yang makan makanan yang halal, maka seluruh tubuhnya akan taat dan selari dengan kebaikan. Okey, ini apa yang diberitahu oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okey, last kali kita tengok pengajaran ayat. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita bacakan tadi? Yang pertama, mencari yang halal kerana perbuatan tersebut adalah ketaatan kepada Allah. Menjadi satu kewajipan kepada setiap orang Islam, bagi setiap Muslim, bagi setiap mukmin untuk mencari yang halal. Dan halal ni, macam saya kata tadi, bukan hanya tertumpu kepada makanan sahaja. Dia merangkumi semua perkara yang berada di atas muka bumi ini. Perkara yang dibenarkan syarak itu adalah perkara yang halal. Dan orang yang mencari yang halal, dia akan mencari ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menjauhi yang haram kerana perbuatan tersebut adalah salah satu larangan dan akan diazab di akhirat kelak. Orang yang melakukan perkara yang haram, sentiasa mengulangi perkara yang haram, dia kena tahu bahawa di akhirat kelak akan ada azab daripada Allah. Berikan peringatan kepada diri kita, tinggalkan perkara yang haram dan jauhi perkara-perkara syubhat. Sebab kehidupan kita kat dunia ni tak lama. Kita hidup kat dunia ni tak lama. Berapa lamanya kita nak hidup? 60 tahun, 70 tahun. Sekejap, masa berjalan dengan pantas. Last kali kita akan tetap bertemu dengan Allah dan akan ditimbang amalan kita. Tinggalkanlah perkara yang haram semampu yang kita boleh. Bukan semampu, memang kena tinggal. Dan jauhilah perkara yang syubhat semampu yang kita boleh. Dan last kali, berusaha untuk menghindari perbuatan yang syubhah kerana perbuatan tersebut boleh membawa kepada perbuatan dosa. Elak melakukan perkara yang syubhat sebab syubhat ini boleh membawa kepada yang haram. Walaupun asalnya syubhat itu dah 50-50. Tapi kalau kita tinggalkan, itu lebih baik bagi kita. Kalau kita lakukan, kemungkinan untuk kita masuk ke dalam perkara yang haram sangat tinggi. Maka seperti apa yang Nabi bagi tahu, tinggalkan perkara yang syubhat, jauhi perkara yang syubhat. Jangan lakukan perkara yang syubhat. Banyak lagi benda yang halal yang Allah berikan kepada kita. Itu antara pengajaran daripada hadis yang kita baca sebentar tadi. InsyaAllah itu sahaja untuk pembelajaran hari ini berkaitan dengan mencari yang halal. Kalau dapat, kita ingat hadis ni. Tak dapat hafal semua hadis ni, kita ingat rangkap yang pertama. Innal halala bayin wa innal harama bayin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Apa yang halal, jelas dah depan mata kita. Yang itu adalah halal. Apa yang haram, benda itu pasti jelas. Halal dengan haram ni benda yang jelas. Yang tak jelas ni apa? Benda yang syubhat. Itu yang kita kena ingat. InsyaAllah itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Jika ada sebarang persoalan, boleh tanya personal kepada saya. Dan jangan lupa komen nama kamu serta nama kelas kamu di ruangan komen di bawah.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.